Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 31 Julai bersama saya Wan Kamarudin Ibrahim dan juru bahasa isyarat Hanafi Ismail dan tajuk utama malam ini. 8 pengikut Ahmadi The Religion of Peace and Light ditahan. Juga budak 9 tahun mati didera. Lapan lelaki yang berhimpun di hadapan pusat beli belah Sogo Sabtu lalu bagi menyokong hak golongan lesbian, gay, bisexual, transgender dan pelik LGBTQ Sabtu lalu sudah ditahan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata kesemua individu berusia antara 18 hingga 56 tahun ditahan pada hari kejadian. Siasatan mendapati kesemua mereka adalah pengikut ajaran Ahmadi The Religion of Peace and Light sejak 2 tahun lalu. Ia dijalankan mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang tugas polis, Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil dan Seksyen 9 Akta Perhimpunan Aman 2012. Apa yang kita hasil siasatan mendedahkan bahawa mereka ini semua adalah ahli The Ahmadi Religion of Peace and Light yang berfahaman hukuman ke atas manusia hanya boleh dijatuhkan oleh Tuhan. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun ditemui mati, dipercayai didera di sebuah rumah di Asam Kumbang, Taiping semalam. Ketua Polis Taiping ACP Razlam Abdul Hamid berkata, kanak-kanak itu ditemui mati dengan beberapa kesan lebam di kaki, badan dan muka. Menurut ACP Razlam, maklumat kejadian diterima melalui panggilan Sistem Tindak Balas Kecemasan Malaysia MERS 999 sekitar jam 11 pagi. Katanya pegawai perubatan yang dikejarkan ke lokasi kejadian telah mengesahkan kematian kanak-kanak terbabit. Beliau berkata pemeriksaan awal unit forensik mendapati terdapat beberapa kesan lebam berkemungkinan akibat didera. Polis percaya kes penderaan itu berlaku sejak Mac lalu. Berdasarkan maklumat diterima, mangsa dipercayai tinggal di rumah berkenaan bersama ibu dan teman lelaki ibunya. Ibu mangsa 36 tahun yang mengalami masalah rumah tangga dan dalam proses perceraian serta rakan lelakinya yang berusia 30-an ditahan bagi membantu siasatan. Pasangan itu direman di Mahkamah Taiping untuk siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Rang Undang-Undang RUU khusus untuk Suruhanjaya Kanak-Kanak akan dibentangkan di Parlimen Oktober ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, ia antara usaha mewujudkan sebuah Suruhanjaya Kanak-Kanak yang bersifat bebas bagi melindungi dan memelihara kebajikan kira-kira 9.5 juta kanak-kanak di negara ini. Sebenarnya kertas kabinet tu dah sedia, kita akan bawa pada kabinet dalam masa terdekat insya-Allah pada bulan ni ke awal bulan depan dengan harapan kelulusan di segi dasar tu dan kewujudan rangka undang-undang tersebut dapatlah kita bawa pada sesi parlimen kali ini. Datuk Seri Azalina berkata demikian selepas melawat Mahkamah Jenayah Seksual Kanak-Kanak di Kompleks Mahkamah Seremban Negeri Sembilan. Menurutnya, Suruhanjaya Kanak-Kanak yang akan diwujudkan di negara ini perlu bersifat bebas dan tidak lagi diletakkan di bawah kementerian atau agensi kerajaan termasuk di bawah Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam. 5 kereta mewah jenis Lamborghini disita, manakala kertas siasatan dibuka terhadap 5 individu yang dipercayai memandu kereta berkenaan secara melulu dan berbahaya di lebuh raya Senai Desaru SDE Sabtu lepas.
Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, kelima-lima pemandu berusia 44 hingga 64 tahun itu telah pun diambil keterangan pada hari yang sama dan disaman atas pelbagai kesalahan lalu lintas sebelum dibebaskan dengan jaminan polis. Kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan. Sebelum ini tular video berdurasi lebih seminit yang memaparkan aksi berbahaya 5 pemandu berkenaan yang memandu secara melulu semasa memotong kenderaan lain di Lebuh Raya dan semua mereka dipercayai dalam perjalanan dari arah Senai menghala ke Bandar Penawar untuk menghadiri satu program. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan memperkongsikan mesyuarat khas bagi menyelesaikan secara menyeluruh isu skim persaraan veteran berpencen dan tidak berpencen Isnin depan. Ini kerana skim perkhidmatan dan persaraan melibatkan golongan itu tidak dibincangkan sejak 10 tahun lalu. Kita buat kajian dari terakhir dah 2012. Jadi sepatutnya persiapan itu setahun atau 2 tahun sebelum ini. Jadi pada hari Isnin kita adakan mesyuarat pertama secara menyeluruh mengkaji dan buat pembaharuan dalam skim perkhidmatan awam dan juga bagaimana boleh meningkatkan dan kedudukan pendapatan dan semua skim perkhidmatan. Ini termasuk yang pertama kali soal veteran dan juga veteran tidak berpencen yang jumlahnya agak besar. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri program pemerkasaan usahawan veteran ATM di Wisma Perwira hari ini. Dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata beliau telah berbincang dengan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Dr. Zulkifli Muhammad dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Datuk Johan Mahmud Merikan bagi menyiapkan kertas kerja. Sementara itu, menurut Perdana Menteri, mesyuarat Kabinet Rabu ini juga akan membincangkan isu kebajikan veteran tentera. Zon bebas cukai di Rantau Panjang. Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM melancarkan 3 projek perniagaan iaitu Klinik Santun, Farmasi Santun dan Koperasi Santun Vending atau KS Vending. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naib Mokhtar berkata, pengurusan koperasi yang efisien serta berintegriti perlu bagi melonjak imej sesebuah koperasi serta mendatangkan keuntungan setiap tahun yang akhirnya dapat mengembalikan manfaat kepada ahli-ahlinya. Secara peribadi, saya melihat perkembangan pengurusan koperasi di negara kita amat menggalakkan, malah boleh dikatakan ada sahaja koperasi baru didaftarkan setiap tahun yang memberi keuntungan kepada setiap ahlinya. Banyak koperasi yang telah berjaya serta terkenal di negara kita yang boleh dijadikan role model atau contoh. Tambahnya, pengurusan yang bijak dan mempunyai visi yang jelas dan melaksanakannya secara cekap dan berkesan adalah kunci kejayaan setiap koperasi. Beliau berkata demikian ketika ditemui YAPIM selepas merasmikan majlis itu yang diadakan di Ibu Pejabat YAPIM pagi tadi. Lebih 10 juta ringgit dana diperlukan oleh Pertubuhan Kebajikan Abdul Rahman bin Auf bagi memenuhi permintaan masjid dan madrasah di seluruh negara untuk memperolehi sebuah van menerusi projek wakaf van jenazah. Pengurusinya Muhammad Abdul Kabir Ahmad Bahaudin berkata, ketika ini kira-kira 70 buah masjid dan madrasah sedang menanti giliran mereka untuk menerima sumbangan van berkenaan. Menurut Muhammad Abdul Khabir, projek wakaf van jenazah yang dilaksanakan Pertubuhan Kebajikan Abdul Rahman Auf semakin mendapat sambutan dan kepercayaan orang ramai. Katanya, pusat tahfiz serta madrasah turut memerlukan sebuah van yang selesa bagi menggantikan van sedia ada yang telah usang dan rosak untuk kegunaan harian kaki tangan serta pelajar yang memerlukan perjalanan jauh. Banyaklah kisah-kisah yang kita terima, ada yang terpaksa jalan kaki ke masjid sehingga ke 2-3 km terpaksa jalan kaki, ada sampai 5 km terpaksa jalan kaki, dan ada pusat-pusat asuhan daripada anak-anak yatim yang kita terima
kan terpaksa naik van yang mereka terpaksa sewa dengan harga yang tinggi untuk kegunaan harian. Penyediaan sebuah van memerlukan kos sebanyak RM125,800 tidak termasuk kos ubah suai mengikut spesifikasi van yang diperlukan. Sehubungan itu, beliau berharap lebih ramai penyumbang tampil memberi sokongan dengan berwakaf menerusi projek wakaf van berkenaan. Muhammad Abdul Khabir berkata demikian selepas majlis penyerahan wakaf van jenazah kepada Surau Taman Desa Permai Repah, Tampin Negeri Sembilan. Dana sumbangan van jenazah itu adalah hasil kutipan pihak surau tersebut dan juga sumbangan orang ramai menerusi projek wakaf van jenazah yang dilaksanakan pertubuhan itu. Sementara itu, pengerusi surau Muhammad Hanafi Idris ketika ditemui berkata sebelum ini pihak surau terpaksa mendapatkan bantuan dari surau dan masjid di luar kawasan itu untuk meminjam van bagi membawa jenazah ke tanah perkuburan. Ada di antara penduduk yang mengalami kematian ini tidak mampu untuk membayar kos tersebutlah. Bukan semualah, ada beberapa kes, jadi pihak surau terpaksa bantu untuk mereka membawa jenazah ke surau ini. Jadi pihak surau mengambil inisiatif untuk menyediakan van lah untuk memberi kemudahan kepada mereka yang kurang berkemampuan dan juga kepada penduduk-penduduk yang lain juga. Mereka yang ingin berinfak kepada kempen infak van jenazah Pertubuhan Abdul Rahman bin Auf boleh menyalurkannya ke nombor akaun Maybank 552125599234. Juga boleh layari atau hubungi laman web dan nombor telefon tertera. Pada era pertumbuhan ekonomi yang kembali rancak selepas pandemik COVID-19, TV Al-Hijrah terus komited dalam membantu usahawan IKS berkembang. Bukan sahaja di Malaysia, malah ke pasaran global. Dan Ketua Operasi Kempen Bincang Niaga Privilege, Nur Fiha Kasa berkata, bagi kempen kali ini, TV Al-Hijrah menerima penyertaan yang amat menggalakkan daripada para usahawan baru. Syarat dengan pelbagai aktiviti perkongsian, sesi Bincang Niaga kali ini turut memberi pendedahan dan tawaran promosi produk dan perkhidmatan, antaranya dengan kerjasama agensi kerajaan seperti Rural Capital Berhad milik Mara Corporation Sdn Berhad. Menerusi sesi kali ini, TV Al-Hijrah memilih 50 usahawan sahaja daripada 200 penyertaan. Walaupun kehadiran tu maksudnya memang ikut pada kuota yang kita tetapkan, 50-60 usahawan, mereka ni bersemangat bawa produk, nak display kepada di kalangan usahawan-usahawan juga, kepada panel-panel kita kan. So jadi kita rasa macam sangat berbangga, usahawan-usahawan kita sangat bersemangatlah datang, orang kata meluangkan masa datang dan bawa produk untuk diperkenalkan. So jadi dari situ kami juga menjemput panel-panel daripada Rural Capital, iaitu agensi di bawah Mara, dan Malaysia ataupun UK Halal untuk promosikan produk mereka juga, di mana klien usahawan ni, mana contoh kalau usahawan yang jual biskut ke keripik ke benda-benda kering, makanan-makanan kering, mereka boleh mendapat khidmat nasihat daripada UK Halal untuk membawa produk mereka ni keluar ke United Kingdom. Selain pengiklanan biasa, usahawan juga berpeluang menaik taraf promosi produk mereka menerusi platform yang bersesuaian dengan fenomena kini, antaranya TikTok. Saya nak tengok dengan peluang-peluang yang ada yang TV Hijrah sediakan, dan alhamdulillah bila sesi berlangsung tadi banyak input-input yang sangat baiklah yang saya dapat. Antaranya saya jumpa dengan networking baru. Sejujurnya sekarang ni bisnes sangat struggle lah dengan kuasa beli yang kurang. Dan faktor yang kedua, saya tengok lambakan peniaga juga, saingan yang tinggi. Dan yang ketiga dari sudut kos bahan mentah yang semakin hari semakin naik. Boleh dikatakan sekali ganda lah. TV Hijrah menawarkan peluang promosi dengan harga yang mampu milik dan harga yang sangat-sangat baguslah kan. Jadi kita spend untuk bayar duit pengiklanan tu, tapi return itu nanti akan berganda-ganda. Jadi kos pengiklanan tu amat berpatutan. Bincang Niaga Privilege merupakan kesinambungan siri kempen yang dianjurkan sejak 2016 dan kini diteruskan lagi dengan kepelbagaian pilihan pakej pengiklanan
bermula serendah RM5,900 selain turut menawarkan 5 pakej pengiklanan eksklusif untuk usahawan. Sembilan beradik yatim piatu terima bantuan. Sejarah Gua Niah akan ditulis semula selepas kajian terbaru mendedahkan ketamadunan di kawasan tersebut berusia 60,000 tahun, antara yang tertua di rantau ini. Dan penemuan ini didedahkan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Hong Peng ketika merasmikan Hari Museum Antarabangsa di Kuching. Pada lazimnya mengikut angka-angka dan juga fakta yang ada, kewujudan manusia di sana ialah kira-kira 40,000 tahun dahulu. Dan baru-baru ini ada kajian yang dibuat oleh sebuah universiti Australia dan juga universiti tempatan UNIMAS yang telah dapat melihat tanda-tanda kewujudan civilization di Niah sebenarnya kira-kira dalam masa 60,000 tahun dahulu. Tegas Tan Sri Abang Johari, beliau mengharapkan kajian yang dilakukan di kawasan ini tidak terhenti, malah diteruskan dengan lebih mendalam. Untuk rekod penemuan ini dilakukan oleh sepasukan pakar arkeologi yang diketuai Profesor Madya Dr. Darren Curnow daripada University New South Wales. Dengan kaedah moden dalam menentukan pentarihan karbon atau carbon dating, Curnow dan pasukannya berjaya membuktikan secara saintifik usia tengkorak Deep Skull yang sebelum ini ditemui oleh bapa arkeologi Sarawak Tom Harrison pada tahun 1958 yang kemudian menganggarnya berusia 35,000 tahun. Kesedihan dua beradik yang jadi yatim piatu sekelip mata setelah ibu bapa mereka maut akibat kemalangan pada hujung Ramadan lalu terubat apabila menerima pembelaan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Cikgu Nur Batrisha Cikgu Yusuf Ali 18 dan adiknya Cikgu Furkan Izzuddin 11 menerima faedah pencen penakat Perkeso berjumlah lebih RM1,109 sebulan. Mereka turut menerima faedah pengurusan mayat daripada Perkeso berjumlah RM2,000. Cikgu Nur Batrisha yang cedera parah akibat kemalangan terbabit bersyukur menerima bantuan Perkeso itu. Dengan bantuan Perkeso ini dapat menyenangkan pelajaran keluarga dengan keluarga mak saudara dengan adik-adik saya untuk melanjutkan pelajaran bila sihat nanti. Terdahulu, Cikgu Nur Batrisha menerima bantuan tersebut daripada Ketua Cawangan Skuad Perkeso Prihatin Rosmasita Muhammad di Felda Belara. Sementara itu, ibu saudara mereka Fatimah Ahmad, 50 tahun berkata dia mengambil tanggungjawab menjaga dua anak saudara itu setelah adiknya Siti Faridaf, 46 tahun dan suaminya Cikgu Yusuf Ali Cikgu Embong, 52, maut kemalangan pada 21 April lalu. Ibu kepada 7 anak itu berkata, faedah pencen penakat itu sedikit sebanyak membantu membiayai kos perubatan Cikgu Nur Batrisha yang masih perlu menjalani pembedahan kaki tidak lama lagi. Sebelum ni duit orang bagi tu kan sumbangan tu boleh kita beli paper-paper dia untuk perubatan hospital tu dia tu kan ubat mi dia tu. Kerja kerajaan jadi tak ada tu lah cuma hok paper tu duit kita lah kita hok bagi orang bagi sumbangan ke dia tu boleh kita beli peralatan untuk dia jaga untuk adik dia pun. Dalam pada itu, Rosmasita berkata Cikgu Furkan Izzuddin juga diambil sebagai anak angkat Perkeso Terengganu ke-13 sehingga dia tamat pengajian. Adik dia tu Cikgu Furkan Izzuddin kita akan biayai sehingga umur 21 tahun lah ya. Kemudian yang istimewa juga pada hari ini sebenarnya kita mengangkat Cikgu Furkan Izzuddin itu sebagai anak angkat Perkeso yang ke-13. Kita mengangkat dia sebagai anak angkat Perkeso ya. Jadi segala
pembelajaran dia, segala kebajikan di masa hadapan serta kelangsungan hidup beliau dijaga oleh Perkeso. So kita akan menjaga segala kebajikan dia dan kita akan membuat susulan dari masa ke semasa. Cikgu Yusuf Ali dan Siti Faridaf terlibat dalam kemalangan selepas kereta Pro 2 Myvi dinaiki mereka bersama Cikgu Nur Batrisha bertembung dengan sebuah bas ekspres di kilometer 21.8 Jalan Kuala Terengganu, Kota Baru, berhampiran Sungai Ikan, Kuala Nerus 2 hari sebelum sambutan Aidilfitri. Jeti Pasar Besar Kedai Payang tidak kukuh. Saya berbangga dapat bersama-sama membantu membina Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang. Infak anda bukan saja akan disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang, tetapi infak anda juga akan disalurkan ke dana pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Fastabiqul khairat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Maksudnya, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau jugalah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Surah Ali Imran ayat 8. Baik, prosedur operasi standard SOP berkaitan COVID-19 untuk Pilihan Raya Negeri PRN akan diumumkan selewat-lewatnya 2 hari sebelum hari pengundian. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata pasukan dari kementeriannya akan mengadakan pertemuan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk menentukan SOP yang lebih spesifik pada hari tersebut membabitkan pengundi yang dijangkiti COVID-19. Dia masih ada SOP baru untuk dia macam ada dipanggil apa ditempatkan di rumah ya, maksudnya dia what is the word ya, quarantine, quarantine. Jadi yang itu kalau mereka masih lagi dalam fasa quarantine atau yang baru positif beberapa hari sebelum hari pengundian, kita akan ada SOP yang tertentulah. Sebab itu kita akan bincangkan seterusnya dengan SPR bagaimana kita nak laksanakan measures tersebut. Sebelum hari pengundian. Sebab hari pengundian ialah 12 ya. Jadi saya harap 2-3 hari sebelum tu akan diselesaikan. Sebab kita kena bagi juga pengumuman kan. Jelasnya lagi, ketika ini bagi tempoh berkempen, SOP berkaitan mereka yang positif COVID-19 kekal seperti yang sedia ada. Cuma SOP yang lebih spesifik akan dikeluarkan sebagai panduan untuk pengundi yang masih dalam fasa kuarantin untuk keluar mengundi. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan sijil kepada 1,363 penerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Kesihatan Kelantan di Kota Baru. Sementara itu, dalam isu yang berlainan, Dr. Zaliha berkata seramai 675 pegawai perubatan kontrak yang tamat latihan siswazah sudah ditempatkan di beberapa fasiliti di seluruh negara. Ia adalah bagi menangani isu kekosongan jawatan doktor di fasiliti berkaitan termasuk Hospital Kuala Lumpur HKL susulan berpindah ke negeri. Daripada jumlah itu, masih berbaki seramai 1,150 pegawai perubatan kontrak akan diagihkan mulai esok untuk penempatan di fasiliti serta hospital. Dr. Zaliha mengakui ada berlaku sedikit pengurangan jumlah doktor kerana perpindahan itu, tetapi ia akan segera diisi. Beliau turut memberi jaminan perkhidmatan kesihatan tidak akan terjejas kerana agihan yang dibuat adalah mengikut keperluan di setiap fasiliti. Lengang dan kurang sambutan itu antara luahan peniaga-peniaga tempatan di zon bebas cukai di Rantau Panjang, Kelantan. Berikutan perniagaan yang diusahakan mereka merosot sejak kebelakangan ini. Dan peniaga mendakwa kehadiran pengunjung luar semakin berkurang sedangkan pendapatan mereka amat bergantung kepada pelancong luar negeri. Butirannya bersama wartawan Nazira Syaringat di sana.
Rata-rata peniaga yang ditemui menzahirkan keluhan sama di mana hasil perniagaan tidak lagi semewah dulu. Meskipun pernah pulang dengan tangan kosong, mereka tetap setia menunggu setiap hari semata-mata mahu mendapatkan kembali pulangan modal. Dalam seminggu tu ada sekali itu gori kan, ada tak gori langsung. Kalau macam sebulan tu berapa Kak boleh dapat? Tak boleh cakap lah ni dek, ada tekah tu 500 pun tak boleh. Walaupun kunjungan kami adalah pada hari Minggu, premis-premis di sini banyak yang lengang. Apatah lagi jika hari biasa. Situasi itu turut diakui sendiri peniaga di mana keadaan pada hari Minggu dan hari biasa tidak banyak berbeza. Hari Minggu pun kurang. Macam pendapatan tu merosot kan? Merosot lah, memang merosot. Sejak bila? Terkeses. Ya sejak ni gaya puasa pun. Ditanya mungkinkah harga yang lebih kurang sama dengan premis luar mempengaruhi kehadiran pengunjung, mereka memaklumkan barang yang diborong khususnya dari negara jiran Thailand sudah sedia tinggi dan hanya mengambil keuntungan serendah RM2 sahaja. Kalau meniaga macam dulu tu okey dia, seronok, pelancong beramai. Sekarang bah pun tak ada mana dah. Tak ada orang nak pergi. Sebelum dulu kan bolehlah 2-3 ribu ya. Sekarang nak 1,000 pun tak dapat. Main ratus-ratus, 500, 400, 300. Selain faktor ekonomi yang menyebabkan kurangnya pengunjung, peniaga turut berpandangan fasiliti yang kurang mesra pelancong di sini antara sebab zon bebas cukai itu tidak lagi mencari tarikan. Keceriaan ke dari segi fasiliti tu tak ada sangat lah. Jadi pelancong tu kalau macam nak rehat ke untuk berteduh ke apa, tak ada tempat yang strategik lah. Jadi kalau boleh nak lagi meriahkan lagi lah bandar Pekan atau Panjang ni lagi kata untuk menarik lagi mesra pelancong lah. Justru mereka berharap lokasi ini dapat dikembalikan popularitinya seperti dekad lalu demi kelangsungan serta mata pencarian peniaga tempatan. Aktiviti perniagaan di zon bebas cukai di Rantau Panjang ini tidak lagi serancak dulu selepas negara melalui detik sukar ketika pandemik COVID-19. Justru pelbagai inisiatif serta perancangan perlu difikirkan bagi mengembalikan kegemilangan zon bebas cukai ini sekaligus merancakkan aktiviti pelancongan di negeri Cik Siti Wan Kembang ini. Laporan Nazira Syariat bersama jurukamera Nazirul Hafiz Japridin untuk Berita Al-Hijrah. Sistem perparitan yang tersumbat kerana dipenuhi sisa buangan menyebabkan penduduk Taman Wira di Mergong, Alustar terpaksa berdepan masalah bau busuk dan banjir kilat. Dan penduduk juga berdepan bahaya penyakit denggi disebabkan air longkang yang tidak mengalir boleh menjadi lokasi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Di wartawan Zaim Zamani yang mendengar keluhan penduduk di kawasan tersebut, ada butirannya. Berdasarkan tinjauan, aliran air di longkang tersebut seakan fenomena air termenung. Ia disebabkan sistem saliran tidak lancar dan tersumbat kerana masalah sampah di longkang tersebut yang tidak diuruskan serta diselenggara dengan baik, selain menghasilkan bau yang kurang menyenangkan. Tinjauan mendapati longkang tersebut dipenuhi sisa makanan, botol minuman, kertas dan plastik yang dibuang individu tidak bertanggungjawab. Menurut penduduk, jika hujan lebat dalam tempoh yang panjang, air longkang yang tidak mengalir itu akan melimpah dan menyebabkan banjir kilat di taman tersebut. Ini yang pertama, lorong tu dia tersumbat ayak kan. Selalu rumah saya suka masuk ayak. Bila lorong tersumbat dia sepak masuk dalam rumah saya. Jadi tak apalah, bukan saya saja, orang lain pun ada lagi kan. Jadi tak apa, kita beritahu dekat cik apalah kan. Untuk apa dia ni, tolonglah tengok kan macam mana cara kita nak buat. Kita pakai bijak lah macam mana cara nak buat untuk terbaik lah kan. Nak bagi elok lah. Nak bagi elok lah tempat ni kita kata. Luah penduduk yang juga peniaga di taman itu, limpahan air longkang yang tersumbat turut menjejaskan perniagaan. Kami kalau hujan tu kat situ tak boleh nak buat-buat. Basah habis nak berniaga susah sikit lah. Kira duduk takut macam tu kan. Dia akan banjir sebab kat situ ayak takut dia punya longkang tu dia apa buat tu ni orang memang lubang tu kecil lah. Ayak nak laju tak boleh lah, tersumbat lah. Apa
yang sumbatkan? Sampah-sampah macam tu lah. Sampah-sampah, boleh petuk nyok-nyok macam tu lah. Sementara itu, penduduk tidak menafikan pihak yang bertanggungjawab ada melakukan kerja-kerja pembersihan. Namun penduduk berpandangan kerja-kerja tersebut perlu ditingkatkan dengan memastikan saliran air tidak dihalang. Ada juga, tapi barangkali mereka main kutip sampah tu hak di bahagian atas saja. Jadi di bawah dasar parit tu mereka tak korek. Jadi kemungkinan hak tu dia bila hujan turun kali yang kedua dia akan berterusan macam tu lah. Dia perlu korek lagi dalam. Dia perlu korek sampai dasar parit nah. Sampai bawah tu korek angkat keluar. Barangkali dengan jalan tu dia yang boleh jalan cepat lah. Penduduk Taman Wira berharap masalah berpanjangan yang dihadapi mereka akan mendapat perhatian pihak berwajib. Selain itu, penduduk juga bersetuju penyelesaian terhadap isu longkang tersumbat itu memerlukan kerjasama semua pihak termasuk penduduk dan orang awam lain untuk tidak membuang sampah merata-rata. Baik, menurut penduduk, beberapa aduan telah pun diberikan kepada pihak berwajib dan tidak dinafikan pihak berwajib ada datang ke kawasan ini untuk melihat isu yang menghimpit penduduk di Taman Wira ini. Namun setakat ini belum ada solusi tuntas terhadap masalah longkang tersumbat di taman ini dan penduduk berharap pihak berwajib dapat meningkatkan usaha termasuklah kerajaan negeri yang bakal dilantik nanti dapat sama-sama membantu menyelesaikan isu longkang tersumbat yang menghimpit penduduk di kawasan ini demi keselesaan mereka. Laporan Zaim Zamani untuk Berita Hijrah. Adun Sungai Petani perlu kerja keras. Dah ada yang cedera atau maut baru nak ambil tindakan. Itu kebimbangan yang disuarakan salah seorang pengemudi bot penambang di Kampung Seberang Takir, Wan Muhammad Alif Muhaimin Uthman, berikutan keadaan jeti di Pasar Besar Kedai Payang itu yang uzur dan rosak teruk. Katanya situasi itu mengundang bahaya kepada pengguna jeti pada bila-bila masa sekiranya baik pulih tidak dilakukan segera. Khadijah Faisal di Terengganu ada perinciannya. Berhayun dan tidak kukuh, boleh saya dan juru kamera rasai ketika melakukan rakaman. Struktur jeti terapung itu dikatakan rosak akibat banjir yang melanda kawasan itu pada November 2021 hingga menjejaskan bahagian laluan di antara pelantar dan darat. Bimbang dengan keselamatan penumpang tempatan dan pelancong luar, dia dan Persatuan Bot Penambang Seberang Takir mengambil inisiatif sendiri untuk membaiki bot berkenaan yang menelan kos kira-kira RM2,000. Keadaan tu memang teruk lah dengan tempat peniti tu dah uzur tu pun kita yang repair sendiri. Kita sekarang ni tak boleh lah berlaku kes jatuh ke apa ke, jadi merosakkan reputasi bot penambang lah. Rata-rata penumpang bot yang saya temui turut bersetuju sekiranya jeti tersebut dinaik taraf kepada jeti yang lebih statik dan kukuh. Ia boleh digunakan untuk jangka masa panjang, pada masa sama mengurangkan keresahan penumpang. Bersetuju sangat. Lebih baik yang buat statik daripada yang berombak-ombak. Satu, keselamatan anak-anak lah. Sebab kadang-kadang kita pun tak dapat nak kontrol. Jadi mana better pakai yang statik lah. Yang memang standard untuk memang sampai je kita terus selamat. Anak datang orang kata berlari ke apa, kita tak risau sangat. Sebab keselamatan itu memang kita terjamin. Jadi kita bawa keluarga yang besar semua. So kat situ mungkin risiko agak tinggi lah. Jadi kalau ada pelan ataupun planning untuk nak menaik taraf jeti yang lebih baik dan lebih selesa dan lebih tinggi keselamatan ni, then will be okay lah. Justru mereka berharap agar pihak berwajib dan tampuk pimpinan yang akan datang selepas keputusan pilihan raya negeri PRN Terengganu 12 Ogos ini akan memandang serius dan memberi penyelesaian yang lebih drastik dan sistematik untuk kemudahan pengguna yang menyeberangi muara sungai Terengganu ini. Diharapkan pihak berwajib berkaitan dengan bot-bot penambang ini dapat mendengar keluh kesah dan juga masalah yang dihadapi oleh pengemudi-pengemudi bot penambang supaya masalah yang mereka hadapi ini dapat diselesaikan dengan secepat yang mungkin sekaligus membantu mengukuhkan lagi pendapatan harian mereka. Khadijah Faisal melaporkan untuk Berita Al-Hijrah.
Baik, Sungai Petani Kedah mempunyai potensi besar dari sudut ekonomi, pelancongan pertanian dan pendidikan. Dengan populasi penduduk sekitar 500,000 penduduk, Sungai Petani antara bandar yang membangun pesat serta kawasan perindustrian utama Kedah selain Kulim. Justru bakal adun untuk bandar itu yang akan dipilih melalui Pilihan Raya Negeri PRN perlu mempunyai perancangan pentadbiran yang baik untuk memastikan Sungai Petani terus maju. Jadi untuk perkembangan lanjut, kita terus saja berlintas langsung bersama wartawan kita di sana, Zaim Zamani. Silakan Zaim. Baik, terima kasih Wan Kamarudin di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman, hari ini merupakan hari ketiga kempen Pilihan Raya Negeri untuk 6 negeri terlibat, termasuklah di Kedah, lokasi di mana saya berada ketika ini. Dan Alhamdulillah, walaupun Kedah ni suhu politiknya agak panas, namun setakat ini kempen Pilihan Raya berjalan dengan lancar, aman dan damai, dan para penyokong serta calon mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Dan setakat ini kalau kita lihat di 36 kerusi DUN yang dipertandingkan, ahli calon-calon yang bertanding sedang giat melakukan kempen. Kalau saya lihat daripada jadual pergerakan mereka, ada yang keluar daripada awal sejak jam 5.30 pagi hinggalah ke lewat malam. Ini antara pengorbanan yang terpaksa mereka lakukan sebagai calon untuk sama-sama membuktikan ataupun mencapai sebanyak mana pengundi di kawasan tersebut untuk membuktikan kemampuan mereka serta menjelaskan visi dan misi mereka bagi memastikan mereka akan dipangkah pada hari pengundian 12 Ogos nanti. Dan untuk makluman, ketika ini saya berada di Sungai Petani Kedah, antara bandar utama di Kedah ini. Dan untuk makluman, di Sungai Petani ini terdapat dua parlimen, iaitu Parlimen Sungai Petani dan Parlimen Merbuk. Dan di dalam Parlimen Sungai Petani terdapat 3 Dewan Undangan Negeri, iaitu Dewan Undangan Negeri Pantai Merdeka, Dewan Undangan Negeri Baka Arang dan Dewan Undangan Negeri Sidam. Manakala untuk Parlimen Merbuk pula ada 2 DUN, iaitu Bukit Selambau dan Tanjung Dawai. Dan secara keseluruhannya untuk Sungai Petani ini saja terdapat 5 Dewan Undangan Negeri yang akan terlibat pada PRN Kedah ini. Dan untuk makluman, daripada 5 DUN tersebut, 3 daripadanya akan melibatkan pertandingan 1 lawan 1 antara PHBN dan PN, manakala 2 DUN iaitu di Bukit Selambau dan juga di Baka Arang akan menyaksikan 3 penjuru antara PHBN, PN dan masing-masing satu calon Parti Rakyat Malaysia dan calon bebas. Dan kalau kita lihat Sungai Petani ini daripada selatan, lokasinya agak dekat dari berbanding Alor-Star. Jadi bandar Sungai Petani ini mempunyai banyak potensi untuk dimajukan. Oleh itu calon-calon yang bertanding perlulah memastikan mereka mempunyai misi dan visi yang jelas untuk memastikan bandar Sungai Petani ini terus maju dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Saya kira setakat itu duluan daripada Kedah. Lagi perkembangan akan saya bawakan dalam laporan harian saya di Berita Al-Hijrah. Sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Zaim Zamani live dari Sungai Petani. Dan dengan itu sekian untuk malam ini. Saya Wan Kamarudin Ibrahim dan jurubahasa isyarat Hanafi Ismail. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.